Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi kita pada sesi perkongsian ilmu. Pada hari ini kita perkongsian ilmu adalah bicara inspirasi bersama tetamu jemputan kita iaitu Dr. Muhammad Sirjawan Idik daripada Kolej Vokasional Keningau Sabah. Okey, jauh tetamu kita pada kali ini untuk sesi pada petang ini. Okey. So seperti mana yang kita tahu, Dr. Siharjuan Idik ni kita dah banyak nampak dia, kalau kita Google pun dah banyak kita nampak tentang kejayaan-kejayaan yang telah beliau cipta atau tempa untuk diri beliau dan juga Kolej Vokasional Keningau itu sendiri. So sebelum saya memperkenalkan kita punya tetamu jemputan pada petang ini, izinkan saya untuk berkongsi video montaj tentang kejayaan yang telah beliau serta rakan-rakan di sekolah beliau telah terima sepanjang beberapa tahun kebelakangan ini. Okey, saya ingin kongsikan. COVID-19 sejak setahun lalu, Kolej Vokasional KV Keningau terus melakar pelbagai kejayaan dan anugerah di peringkat antarabangsa. Sejak setahun lalu, lebih 30 anugerah melibatkan 4 bidang utama iaitu penyelidikan, inovasi, geran dan pendidikan khas dipertandingkan secara maya melibatkan penyertaan pelajar seluruh dunia. Dan nama kolej itu dilakar menerusi kemenangan para pelajarnya dari kelas pendidikan khas yang pertama di Malaysia. Ikuti laporan wartawan Dulis Simon. Menurut pengarah KV Keningau, Johari Jaibit Sabin, ia kemenangan luar biasa kerana pelajar orang kurang upaya OKU juga mampu bersaing dengan pelajar lain. Kolej Vokasional Keningau ini satu-satunya kolej di Malaysia yang menawarkan pendidikan khas untuk program pembuatan perabot dan juga pembuatan pakaian wanita. Jadi sangat membanggakan apabila diberi peluang, rupa-rupanya anak-anak kita yang istimewa kita ini telah menunjukkan pencapaian yang sangat hebat. Penggerak semua kejayaan ini adalah kerjasama seluruh warga pendidik dan pelajar itu sendiri. Menurut Ketua Unit Kajian dan Inovasi Kolej ini, Dr. Muhammad Sirhajuan Idik, antara hasil kejayaan bersama ialah anugerah Community Award for Citizenship di Dubai, Emiria Arab Bersatu, UAE pada 2018. Juga anugerah pertama di negara ini setelah menjuarai pertandingan Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara, SIMIO, Rangkaian Pendidikan Australia 2018 dengan menggondol geran berjumlah $10,000 Australia bersamaan RM29,412 ketika itu. Kejayaan di sekolah-sekolah ini adalah hasil daripada kerjasama dan juga budaya saling membantu-membantu di antara golongan pendidik dan pelajar di Kolej Vokasional Keningau ini. Harapan saya adalah saya berharap agar kejayaan-kejayaan ini bukan sahaja terhad pada KV Keningau. Kami berharap ianya dapat memberi inspirasi kepada sekolah-sekolah lain di Sabah dan juga di Malaysia. Pelajar kolej ini turut mencipta sejarah menjadi yang pertama menerima geran dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kesenian dan matematik STEAM berjumlah $1,000 bersamaan RM4,032 dari The Ocean Foundation, United States Amerika pada 27 Oktober 2020 melalui projek STEAM Arts. Ya, saya rasa bangga bersekolah di Kolej Vokasional Keningau ini dan pencapaian tertinggi yang pernah saya lalui adalah memenangi pertandingan inovasi hackathon anjuran UNESCO pada tahun lalu. Pertandingan ini dijalankan secara maya. Para guru yang berada di kolej ini sangat memberi semangat kepada kami walaupun kadang kami berasa down, tapi para pengacara di Kolej Vokasional ini sangat memberikan kami sangat semangat dan mereka juga memberi dorongan kepada kami untuk mengikuti inovasi dan dari situlah kami dapat meyakinkan diri kami. Apabila mengikuti program-program internasional sangatlah susah untuk dikatakan kerana segala yang kami dapat daripada pertandingan adalah perkara yang sangat luar biasa, susah untuk kami dapatkan di tempat yang lain. Maka dari itu, kami sebagai pelajar merasa bangga kerana menjadi seorang pelajar yang bersekolah di Kolej Vokasional Keningau. Walaupun jauh di pedalaman Sabah,
Ditambahkan lagi dengan pandemik COVID-19, ia tidak mengalang Kolej Vokasional Keningau untuk melakar kejayaan dalam pelbagai bidang di peringkat tempatan dan antarabangsa. Ia wajar dijadikan sumber inspirasi kepada warga pendidik dan pelajar di negara ini. Duli Simon, RTM. Okey, itulah tadi montaj kejayaan yang telah ditepa oleh Kolej Vokasional Keningau. Okey, walaupun faktor lokasi tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk menempa kejayaan. So diharap program penganjuran hari ini dapat memberi kita semua semangat sebagai pendidik untuk kita mengembangkan potensi pelajar-pelajar kita. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput tetamu undangan kita pada petang ini iaitu Dr. Muhammad Sirhajuan Idik. Okey. Okey, baik Doktor. Okey, Doktor, terima kasih kerana sudi menerima undangan daripada saya. Okey, untuk kita sama-sama berkongsi kisah inspirasi bagaimana Kolej Vokasional Keningau dan juga Doktor menempa kejayaan sepanjang perkhidmatan Doktor. Kita tahu Doktor Sirhajuan ni muda lagi sebenarnya. Kalau ada satu saya baca dia punya video, saya dengar video, dalam 5 tahun perkhidmatan tu dia dah dapat pengiktirafan di peringkat dunia. Okey, kalau kita baru 5 tahun tu kita baru lagi nak sah jawatan, kita tak terfikir lagi sampai ke peringkat dunia. Tapi Dr. Sirhajuan ni dia dah projek jauh dia punya vision dia tu. Okey, okey, terima kasih Doktor So kerana sudi bersama-sama dengan saya pada petang ini. Okey. Sama-sama. So sebelum kita mulakan dengan topik perbincangan kita petang ini yang kita akan menjurus kepada permohonan grant daripada SIMU dan juga Global Teacher Prize, mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit dengan kami semua ni, sedikit latar belakang Doktor untuk kami tahu. Dan selama ni kita nampak Doktor adalah figura yang berjaya, ikon. So boleh tak Doktor ceritakan sedikit tentang diri Doktor kepada kita semua? Okey, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Kolej Multikulasi dan juga terutamanya kerana berjemput tertua untuk berkongsi pengalaman dengan anda semua. Jadi saya berasal dari Sabah. Saya membesar di Kota Belud. Kalau pernah pergi Sabah tu mungkin pernah pergi Kota Belud. Saya berbangsa Bajau. Saya sangat Bajau dan saya mengambil bachelor degree dan juga PhD di UiTM Shah Alam 2007 sampai 2011, bachelor degree 2011 sampai 2014, master 2014 sampai 2019 PhD. Saya mula mengajar di KV Keningau ni tahun 2012 sebagai cikgu bahasa Inggeris. Mula-mula saya mengajar tu macam biasalah, kalau cikgu BI di sekolah dia akan buat aktiviti bahas BI, public speaking. Lama-kelamaan saya cuba meneroka bidang yang baru, inovasi kajian. Lebih-lebih lagi saya mengajar di Kolej Vokasional. Dia fokusnya adalah kepada bidang vokasional, jadi ada banyak potensi di situ. Dan sekarang ni sudah hampir 10 tahun lah, 9 tahun lah saya sudah mengajar sebagai cikgu bahasa Inggeris di sekolah ni. Jadi saya harap itu sudah mencukupi. Jadi sekarang ni Miss Marzia, saya boleh kongsi saya punya slide. Okey, boleh. Nampak Doktor dah tak sabar-sabar lagi nak berkongsi dengan kita tentang bicara inspirasi daripada beliau. Okey, saya persilakan. Okey, saya akan sharekan skrin Doktor. Okey, boleh. Alright. Okey. So kepada para penonton, saya nak ingatkan sekiranya ada apa-apa soalan, okey, boleh tuliskan di ruangan komen. Mungkin Dr. Sirhajuan akan menjawab soalan dan link kehadiran saya akan berikan di akhir sesi nanti. Okey. Right. So saya rasa saya persilakan Doktor untuk berkongsi bersama-sama dengan kita. Okey. Boleh nampak slide saya ni kan? Boleh nampak kan ni? Boleh Doktor. Nampak. Jadi Jadi sini tajuk dia saya tulis reinvent your practice through ideas. Jadi kita mengajar tu di sini saya akan berkongsi beberapa idea
yang saya gunakan untuk beberapa idea yang saya telah buat di sekolah kami dan juga ianya telah memenangi beberapa anugerah lah. Dan paling penting sekali impaknya kepada pelajar dan juga golongan guru. Jadi saya akan berkongsi dengan Senior Australia Education Link Award yang saya telah menang pada tahun 2018, di mana tajuk projek saya adalah Tingtals. Saya telah memenangi grant berjumlah RM28,000. Dan pada tahun 2020, saya bersama 2 orang cikgu lagi dari sekolah kami telah memohon YC Seed for the Future dan kami telah berjaya mendapat grant sebanyak RM45,000 dan projek kami tajuk dia Eureka Hub, fokusnya kepada bidang STEM. Dan juga pada tahun 2017 tu saya finalis Global Teacher Prize. Masa tu projek saya lebih kepada bahasa Inggeris dan juga dalam bidang inovasi, terutamanya untuk pelajar-pelajar college vocational. Okay, jadi saya akan berkongsi dengan tiga-tiga idea ni lah. Jadi untuk pembentangan pada hari ini saya akan jadi pada hari ini saya akan berkongsi, ini adalah outline pembentangan saya. Saya akan berkongsi dengan teknik-teknik memohon grant, iaitu untuk lebih lagi kepada Senior Australia Education Link Award dan juga YC Seed for the Future, di mana saya telah memohon 2 grant berjumlah memenangi grant untuk projek Integrated Arts dan juga projek STEAM. Okay. Dan juga saya akan bercakap sedikit dengan Global Teacher Prize lah. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok tips dengan teknik tu, kita set mula dari konsep, problem statement, target group, benda-benda yang agak simple. Jadi pada tahun 2018 saya menang anugerah ni Senior Australia Education Link. Jadi anugerah ni dia khas untuk pendidik di Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara ada 11 negara termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, dan kalau sebelum ni dia pilih satu pemenang setiap cycle. Tapi saya rasa macam untuk yang seterusnya ni dia akan pilih 2 pemenang. Jadi cikgu-cikgu tengok saja sebab sekarang ni anugerah ni dia masih buka lagi, tarikh tutup dia pertengahan bulan April. Jadi cikgu-cikgu boleh cuba memohon. Masa saya menang ni, projek saya tajuk dia Tingtals pada tahun 2018, ianya berkenaan dengan penggunaan cerita etnik untuk pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Jadi ini projek saya yang saya menang pada tahun 2018. Memandangkan saya berbangsa Bajau dan saya suka menulis, saya cikgu bahasa Inggeris. Jadi projek saya yang saya propose tu dia fokus dia kepada cerita, terutamanya cerita, short stories, poetry dan juga fokusnya kepada kepelbagaian etnik di Borneo. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok di sini adalah dia punya gambar-gambar ni, dia macam ilustrasi yang pelajar saya buat untuk pelbagai watak mitos bagi cerita-cerita di Sabah. Jadi fokus dia kepada integrated arts, iaitu terutamanya literary arts, iaitu seni penulisan macam puisi, cerita, sebab pelajar-pelajar tersebut saya akan minta diorang tulis cerita diorang, dan juga to certain extent performing arts sebab dia akan buat storytelling, dia akan persembahkan dia punya hasil kerja tu, dan dia juga visual art iaitu dia akan membuat ilustrasi untuk dia punya cerita tu lah kan. Dan pada tahun 2020 tu kami menang YC Seed for the Future bersama 2 orang cikgu lagi iaitu Cikgu Khalifah dan Cikgu Ibrahim. Untuk YC Seed for the Future ni dia adalah grant yang juga khas untuk para belia di Asia Tenggara. Dia akan pilih, tapi dia tidak pilih satu pemenang saja. Dia akan pilih 25 pemenang setiap tahun dari Asia Tenggara. Jadi masa kami menang ni, kami salah satu daripada 25 pemenang tersebut, dan juga ada 2 pemenang dari Malaysia pada tahun lepas. Dan untuk YC Seed for the Future ni,
grant maksimum yang kita boleh apply berjumlah $15,000 iaitu yang tu sama macam RM60,000. Masa kami memohon tu, kami bagi proposal tu, dalam tu kami mohon $11,000 dan bila dia diterima, dia bagi jumlah yang exactly yang kami mohon lah, iaitu $11,000 bersamaan dengan RM45,000. Jadi kami laksanakan program bertajuk Eureka Hub yang fokusnya kepada STEM atau STEM plus Arts. Untuk YSILISIT for the Future ni dia dari Washington DC, US, sebab dia ditaja oleh kerajaan US dan dia juga melalui kedutaan US lah, State Education of Department. State Department of United States, something like that. Tapi untuk YSILISIT for the Future ni dia hanya untuk orang yang berumur 18 hingga 35 tahun saja. Tapi kalau cikgu-cikgu sudah lepas umur tersebut, jangan risau, cikgu boleh tubuhkan pasukan dan pasukan tersebut ada yang berumur sebab dia perlukan 3 penama. Kami ada 3 orang sebab dia perlukan 3 penama dan 3 penama tersebut dia kena berumur dalam lingkungan tu 18 hingga 25 tahun. Jadi projek yang kami laksanakan tersebut dengan menang grant tu Eureka Hub fokus kepada STEAM iaitu STEM plus Arts. STEM tu biasalah Science, Technology, Engineering and Math plus Arts. Jadi dia macam benda-benda tersebut benda yang macam 3D, printing, drones, robotik. Tapi yang untuk kesenian tu sebab dia STEM plus Arts tu kami fokuskan dengan entrepreneurship ataupun keusahawanan. Di mana di situlah bidang kesenian kami masukkan bidang kesenian iaitu kemahiran membentang, kemahiran berfikir, kemahiran membuat visual dan benda-benda tersebut yang boleh dikaitkan dengan seni yang dimasukkan dalam bidang STEM iaitu STEAM. Itu jadinya STEAM. Untuk Global Teacher Prize ni sudah lama, saya apply tahun 2016, saya dapat untuk tahun 2017. Untuk Global Teacher Prize ni, cikgu-cikgu boleh memohon, dia akan pilih 50 penerima, 50 finalis untuk setiap tahun. Dari 50 tu dia akan jadi 10 dan dari 10 tu dia akan pilih seorang pemenang dan pemenang tersebut akan dapat USD 1 million. Dan setakat ni sejak anugerah ni bermula pada tahun 2015, ada 9 cikgu di Malaysia yang pernah menjadi finalis dan dari 9 tersebut ada 2 yang dapat masuk top 10. Tahun lepas satu orang cikgu tu, Cikgu Samuel, dia masuk top 10. Tapi setakat ni Malaysia belum pernah menang. Jadi kalau cikgu-cikgu apply, mungkin cikgu tak boleh menang. Masa saya apply ni, saya fokus dengan, sebab dia lama sudah tahun 2016, saya fokus dengan projek saya yang berkenaan dengan bahasa Inggeris. Sebab saya cikgu BI dan juga berkenaan dengan inovasi dan kajian. Masa tu idea saya untuk inovasi dan kajian ni saya pecahkan kepada 3 lah. Bila kita ada idea atau projek, kita boleh jadikan dia sebagai kajian dan bentang di conference. Kita boleh jadikan dia sebagai inovasi dan kita pertandingkan di pertandingan inovasi. Dan kita ianya juga boleh dikaitkan dengan keusahawanan di mana kita boleh masuk program-program keusahawanan dan kita boleh cuba memohon grant untuk memperkembangkan idea kita. Untuk memperkembangkan idea itu supaya dia jadi bisnes. Dan juga pada tahun 2012 tu memang saya start dengan aktiviti BI lah. Mula-mula saya mengajar public speaking, debate. Dulu-dulu ada pertandingan bahas bahasa Inggeris antara college vocational. KV kami pernah menang tahun 2013 untuk kali pertama. Yang 2012 tu tahun first saya masuk tu kami dapat tempat kedua. Jadi apabila kita cuba memohon untuk sebarang anugerah ni, kita kena perlu fikirkan konsep. Kita kena ada konsep dan bila kita kena ada konsep tersebut, dia konsep tu macam ayat lah, satu ayat yang merangkumi ataupun summarize kita punya projek tersebut. Jadi bila kita cuba untuk muncul dengan konsep ni, kita kena ada tema. Apakah tema kita? Tema utama kita. Dia pendidikan ke, kemiskinan ke, saya letak sini education, poverty, health, community development. Sebab kalau dalam bidang pendidikan ni dia apa-apa boleh masukkan. Dia kalau kita kesihatan pun dia juga, alam persekitaran pun dia juga, isu-isu sosial dan isu-isu semasa dia juga. Dan bila kita ada tema tersebut, kita gabungkan dengan tema yang lain. Okay, contohnya kemiskinan kita gabungkan dengan female empowerment, memperkasakan wanita.
Jadi mungkin kita dalam projek kita tu kita perkasakan wanita sebab kita rasa wanita berpendapatan rendah secara general dan mereka perlu diperkasahkan terutamanya di kawasan-kawasan tertentu. Okey, jadi kita perlu ada tema utama dan cikgu nombor 2 tu think of other themes. Kita kena ada tema kedua. And then nombor 3 saya letak combine the several themes into a single concept. Bila kita dah ada tema-tema tu, kita kena gabungkan dia. Macam to educate the poor. Kita nak buat pasal pendidikan and then kita nak gabungkan dengan kemiskinan. Apa kita nak buat? Kita nak mendidik golongan orang yang berpendapatan rendah. Jadi dia ada 2 tema di situ iaitu pendidikan dan juga kemiskinan. Ataupun kita to raise community awareness on diabetes. Okay, jadi di situ dia ada pendidikan, dia ada kesihatan, dia ada community. Dan nombor 4 saya letak break down your concept into activities of aspects. Bila kita ada sudah konsep tu dia sangat abstrak. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena tahu macam mana kita nak pecahkan konsep kita tu supaya dia jadi lebih measurable, lebih senang dilaksanakan. Contohnya to educate the poor melalui apa? Melalui vocational workshop and career talks, melalui bengkel kemahiran dan juga ceramah kerjaya. Okay? Ataupun bila kita to raise awareness on the community of diabetes untuk mempertingkatkan menaikkan kesedaran komuniti berkenaan dengan diabetes melalui apa? Melalui video games atau documentaries. Tapi kalau cikgu tengok yang nombor 5 saya letak ni, find a commonality among the activities. Bila kita pecahkan konsep kita tu, macam to educate the poor through vocational workshop and career talk, kita kena pastikan benda-benda yang kita pecahkan tu dia ada kesamaan. Jadi dia macam consistent. Dia tak ada yang lari dari konsep tersebut. Contohnya kalau vocational workshop and career talk, bengkel kemahiran dan juga ceramah kerjaya, apa persamaan mereka? Peluang pekerjaan. Ataupun documentaries and video games, apa persamaan dia? Situ dia visual materials. Jadi benda tu dia kena sama. Kita tak boleh macam bila kita ada konsep, kita pecahkan konsep tersebut. To educate the poor. To educate the poor melalui bengkel kemahiran, okey. Ceramah kerjaya, okey. Tiba-tiba ada video games. Dan video games tersebut tidak berapa konsisten dengan aktiviti yang lain. Jadi bila ada macam tu, kita punya konsep tersebut sudah agak lemah. Dan bila kita cuba memohon grant ataupun kita pergi pertandingkan idea kita, dia tak berapa meyakinkan sudah. Jadi itulah sebabnya kita perlukan konsep tersebut kita kena fikirkan. Jadi sini saya ada buat diagram. Contohnya yang bermula dari kiri ni, dia pendidikan, education, tema kita yang pertama. Lepas tu kita fikirkan tema yang seterusnya dan kita gabungkan tema-tema tersebut untuk jadi konsep. Education and poverty, pendidikan dan kemiskinan kita gabungkan, dia menjadi kemahiran, mengajar kemahiran vocational kepada mereka yang tidak bekerja. Okay, to teach vocational skills to the unemployed. And then kita pecahkan kepada aktiviti-aktiviti. Sebab bila kita nak laksanakan konsep tersebut, macam mana kita mau laksanakan? Kita kena tahu pecahkan dia kepada beberapa aspek atau aktiviti. Jadi situ saya letak cooking class, car repair classes, career exhibition. Tapi bila kita pecahkan tu, kita kena tahu juga apakah persamaan antara semua ni dia kena ada, dia kena sama. Jadi sini saya letak job opportunities. Okay, jadi saya harap cikgu-cikgu boleh faham konsep ni. Contohnya macam projek saya tinggal tersebut, dia tema utama dia ethnic culture, budaya etnik. Sebab macam di Sabah ada pelbagai etnik lah biasa di Sabah dan di Malaysia juga. And then apakah tema yang seterusnya? Pendidikan. Sebab tu benda yang paling senang. Bila saya combine pendidikan dengan budaya etnik, dia mengajar pelajar-pelajar untuk membuat kajian dan memperkembangkan cerita berkenaan dengan etnik mereka untuk menaikkan keyakinan mereka dan juga minat mereka dalam kelas bahasa Inggeris. Sebab sebab kita terbiasa dengan fairy tale ataupun cerita-cerita western Eropah macam Red Riding Hood, Cinderella, Snow White. Tapi bila kita cuba ubah tersebut, biarlah pelajar-pelajar ni dia baca dan dia tulis cerita berkenaan dengan dia punya budaya sendiri di tempat dia tinggal. Jadi benda tersebut akan menjadi lebih menarik, dia akan rasa lebih senang ataupun familiar ataupun ada rasa macam boleh connect lah dengan pengajaran bahasa Inggeris. And then nombor 4, break it down to several activities.
Jadi dia senang saja, manakala saya buat dalam kelas, baca cerita, lepas baca cerita dia tulis cerita dia sendiri. Bila dia tulis cerita dia sendiri, dia persembahkan cerita dia. Read stories, write stories, tell stories. Apakah persamaan antara kesemua ni? Memang dia, persamaan dia tu memang sangat clear lah. Once development of cultural story. Dia penggunaan kemahiran bahasa. Dia membaca, menulis, and then dia speaking and listening. Dia bila dia menceritakan cerita dia. Dan untuk projek kami Yulika Hub tu, mula-mula kami buat tu kami nak buat pasal STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Saya dengan ada 2 orang guru lagi tu. Tapi bila kami buat macam tu, kami cuba gabungkan dengan bidang yang lain. Jadi yang paling senang sekali TVET lah, sebab kami di College Vocational. TVET, Technical and Vocational Education and Training, dan juga Industri 4.0. Sebab Industri 4.0 ni dia macam buzzword. Mana-mana pun di Malaysia itu yang orang perkatakan selalu. Masa itulah. Jadi kami combinekan tema-tema tersebut, iaitu macam mana kita nak gabungkan. Ada STEM, ada TVET, ada Industri 4.0. Jadi kami cuba fikirkan konsep integrating STEM into TVET community in order to help them to prepare for Industri 4.0. Iaitu mengintegrasikan STEM kepada pendidikan TVET untuk mempersiapkan komuniti bagi era 4.0 yang sentiasa berubah-ubah. Jadi kami sudah ada 2 tema, kami cuba pecahkan kepada aktiviti. Kami mau buat drone, kami mau buat robotik, kami mau buat 3D printing, tapi kami mau buat juga keusahawanan, entrepreneurship. Jadi fikir-fikir bila kami buat entrepreneurship ni, dia kalau drone, robotik dengan 3D printing, dia teknologi terkini. Tapi entrepreneurship dia macam tak berapa masuk. Jadi kami pusing balik dengan idea kami tu, kami tak guna STEM. Kalau cikgu tengok nombor 5 tu, a commonality between these activities, kami tak nampak persamaan dia. Keusahawanan dia macam dah terkeluar. Jadi kami fikirkan kami tak buat STEM, kami buat STEAM. STEM plus arts, dan bila dia STEM plus arts tu, STEAM, entrepreneurship, keusahawanan tu kami dapat argue lah salah satu daripada STEAM sebab dia melibatkan seni percakapan, seni kreativiti dan sebagainya. Jadi benda tersebut ada benda yang kita perlu revise lah untuk konsep kita tu bila kita cuba daftarkan konsep untuk projek kita. Dan untuk keduanya yang paling penting sekali adalah problem statement, iaitu penataan masalah. Bila kita pergi mana-mana, sama ada kita pergi bertanding inovasi atau kita buat kajian kadang-kadang, dan apabila kita memohon grant ataupun apabila kita pergi program keusahawanan, antara benda yang paling penting orang tanya adalah apakah masalah yang kita cuba selesaikan. Dan benda tersebut dinamakan problem statement, penataan masalah memang sangat penting. Sebab kadang-kadang kita ada idea yang bagus tapi kita tak berapa pasti masalah yang kita cuba selesaikan. Bila kita perkembangkan masalah kita, benda-benda yang kita perlu tengok, what, who, where, what, apakah masalah tersebut, who, siapakah yang terlibat, ataupun what, kalau dia bukan manusia, mungkin dia binatang atau tumbuh-tumbuhan, where, di mana ke lokasinya, possible cause and effect. Apakah punca masalah ni, dan sekiranya masalah ini berlalutan, apakah kesan-kesan sampingan ataupun kesan yang buruk yang akan datang daripada masalah ni. Dan kita terangkan apakah yang perlu dilaksanakan, dan selepas tu baru kita memperkenalkan, walaupun dia problem statement, penataan masalah, kita boleh perkenalkan secara ringkas kita punya penyelesaian, solution, introduce the solution, and then explain briefly how the solution might work. Kita terangkan secara ringkas bagaimana kita rasakan penyelesaian tersebut akan berkesan. Jadi ini contoh yang saya letak. Saya sudah match dengan warna dia. Okay? So kalau cikgu tengok paragraf tersebut, what? Apakah masalah dia? The beaches are polluted with plastic garbage. Pantai-pantai tersebut dah ada banyak sampah plastik. Who? Siapakah yang terlibat? Komuniti tempatan di perkampungan nelayan tersebut. Where? Tempatnya sudah ada spesifik lah, East Coast of Sabah. Kita boleh lagi spesifik lagi kalau ada daerah atau nama kampung. Possible cause. Apakah punca masalah tersebut? Bila dia banyak buang-buang sampah plastik tersebut, dia kekurangan awareness, dia tak berapa sedar, kurangnya kesedaran, lack of awareness. Apakah kesan daripada masalah tersebut? Bila dia buang banyak-banyak plastik sampah ni, dia akan mempengaruhi kawasan persekitaran lah. Binatang-binatang, pemandangan dan sebagainya. Dan what needs to be done? Apakah yang perlu dilakukan? Kita perlu memperkenalkan, kita perlu bagi tahu penduduk ni betapa bahayanya single use plastic items.
plastik yang kita guna sekali saja lepas tu kita buang. Okay, jadi what needs to be done tu, maksud situ kita biasalah perlukan pendidikan. Mereka perlu dididik bahawa single use plastic items ni tak berapa bagus, tak bagus langsung. And then kita introduce the solution. Apakah kita punya penyelesaian tu, walaupun dia penataan masalah, kita dah boleh terangkan sedikit dengan kita punya penyelesaian. Okay, jadi dalam ni saya letak hence this plastic free flea market. Mewujudkan pasar yang tidak menggunakan plastik. Plastik langsung tidak digunakan. Kenapakah kita rasa explain briefly how the solution might work? Kenapakah kita rasa konsep tersebut akan, penyelesaian tersebut akan berkesan? Sebab kita rasa semua orang pergi pasar. Selalu kalau orang-orang di kampung dia memang akan pergi pasar untuk membeli barang. Jadi bila kita perkenalkan konsep pasar tanpa plastik, mereka tidak ada pilihan tapi kena juga guna patuh dengan amalan tersebut. Sebab kalau kita buat penyelesaian kita macam sekadar mendidik, sekadar kempen, sekadar ceramah, besar kemungkinan dia tidak akan berkesan. Kita bagi ceramah, lepas tu bila diorang balik dari ceramah tersebut, diorang tak akan amalkan apa yang patut diamalkan. Jadi ini contoh penataan masalah kita. Dan benda kedua yang penting adalah target group. Kita sudah ada penataan masalah dan kita juga kena fikirkan kita punya target group, kumpulan sasaran kita. Kumpulan sasaran kita kena tahu who, siapakah mereka. Dan siapakah mereka, dia kena apakah pendidikan mereka, macam manakah sosioekonomi mereka, apakah jenis komuniti, adakah mereka komuniti bandar, komuniti luar bandar, komuniti pedalaman ataupun geographical location. Adakah dia di Sabah, di Kedah, di Johor ataupun kalau dia di Sabah, di manakah di Sabah tersebut, kita boleh lagi spesifik. Pendidikan tersebut biasalah dengan socio-economic condition tu dia punya sumber pendapatan. Kita kena tahu who, siapakah mereka sebenarnya dan juga where. Jadi where tersebut dia kena penting juga. Kita tak boleh bila kita buat satu projek tu saya nak selesaikan masalah di China ataupun di Eropah. Jadi dia sangat tak realistik. Kita boleh katakan kita nak sasaran kita adalah Malaysia, tapi masih lagi sangat tak berapa realistik. Yalah kalau macam saya di Keningau, saya nak selesaikan masalah untuk satu Malaysia. Dia sangat ambitious. Kita kecilkan lagi kepada Sabah. Dan bila kita kecilkan kepada Sabah tu masih sangat besar, kita boleh kecilkan lagi interior region, kawasan pedalaman. Dan kita boleh kecilkan lagi kepada kawasan yang lebih kecil iaitu Keningau. Jadi kita kena pastikan lokasi sasaran kita tu spesifik. Dan paling last sekali, why. Kita kena terangkan kenapakah golongan ini memerlukan pertolongan. Jadi bila kita fikirkan dengan kumpulan sasaran, kita kena spesifiklah who, where and why. Okay, siapakah mereka, di manakah mereka dan mengapa mereka memerlukan pertolongan. Contohnya macam ni projek kami Eureka Hub tersebut, who, siapakah yang kami cuba bantu. Kami Eureka Hub ni projek STEAM. Kami sasarkan community vocational. Community vocational macam college vocational, community college, Giat Mara. Di mana? Di kawasan pedalaman. Kalau di Sabah ni, di kawasan pedalaman yang tempat kami ni, pedalaman atas namanya, dia Keningau, Nabawan, Tenom, Tambunan. Mengapa? Sebab kami rasa golongan community vocational di kawasan pedalaman, mereka kurangnya pendedahan kepada teknologi-teknologi terkini, emerging teknologi seperti drone, robotik dan 3D printing. Okay. Dan bila kita sudah ada penataan masalah dan juga kumpulan sasaran, kita juga kena fikirkan objektif. Apakah objektif kita? Dia macam kalau cikgu-cikgu rasanya memang dah biasa dengan objektif. So bila kita buat lesson plan tersebut, kita ada objektif. Kita ada objektif yang besar. Sini saya letak contohnya examples to integrate STEAM into science and math curriculum. Untuk mengintegrasikan STEAM kepada curriculum science dan math. Dan kita sudah ada objektif besar, tapi dia sangat abstrak, dia sangat generik. Kita kena tahu macam mana kita nak spesifikkan lagi objektif tersebut. Jadi itulah teknik-teknik yang kita guna ni, macam SMART, specific, measurable, achievable, realistic and time bound. Selalu saya tekankan benda measurable lah. Measurable benda yang kita boleh lihat dan kita boleh nilai, kita boleh tengok sikit, kita boleh kira. Jadi contohnya
kita boleh guna nombor. Kita nak buat lesson plan to create at least 5 lesson plan with STEAM activities. Jadi kita boleh nampak berapa jumlah dia, ada 5 lesson plan. Saya selalu akan guna perkataan at least, iaitu sekurang-kurangnya, itu adalah minimum, mungkin kita boleh pergi maksimum. Okey, jadi pastikan kita punya objektif tu kita kena pecahkan dia supaya dia measurable dan juga spesifik. Okey. Dan juga contohnya untuk Eureka Hub tersebut, kami punya objektif dia tu untuk melengkapkan golongan TVET dengan teknologi dengan emerging technology and communication skills. Equip the TVET community with skills in emerging technology and communication skills. Meningkatkan kemahiran komuniti TVET dengan kemahiran berkenaan dengan teknologi, emerging technology yang terkini seperti 3D printing, robotik dan juga kemahiran berkomunikasi. Itu adalah objektif kami yang kami bagi tahu orang bila orang tanya apakah objektif kami. Dan juga kami masukkan dalam kami punya proposal dan laporan. Tapi kita tahu benda tu sangat generik dan abstrak. Okey, untuk macam mana kita nak buat benda tu. Jadi bila dalam objektif kami pecahkan lagi objektif tersebut, kita boleh nampaklah conduct workshop and competition on robotic. Jadi nampakkan kita buat satu bengkel dan bengkel tersebut diikuti dengan pertandingan berkenaan dengan robotik. And then objektif kedua, organize entrepreneurship course and elevator pitch. Kita laksanakan kursus keusahawanan diikuti dengan pertandingan pitching. Iaitu peserta tersebut akan membentang idea dia sebagai pertandingan lah, mempertandingkan idea dia tu dengan membentang lah. And then objektif ketiga, to carry out 3D printing tutorials. Melaksanakan tutorial 3D printing. Dan kita mungkin boleh sebut nombor, mungkin 1 sahaja ke atau 3 tutorial, 5 tutorial. Jadi benda tersebut, bila kita objektif tu, bila kita wujudkan objektif, kita kena tahu macam mana nak pecahkan dia and then supaya dia measurable dan juga spesifik. Sebab bila hakim panel penilai nampak, dia akan lebih meyakinkan lah. Dan juga lebih senang untuk kita melaksanakan program tersebut. Macam projek saya Think Tells tu, to help students embrace their ethnic identities and boost their confidence in learning English through cultural stories. Dia punya primary goal dia. Jadi objektif tu sudah ada video, tapi dia agak abstrak. Jadi macam mana kita nak pecahkan dia, buat aktiviti dalam kelas untuk storytelling dan short story writing. Lepas tu dia akan diikuti dengan bengkel untuk cikgu-cikgu dan kita boleh spesifik lagi berapa bengkel yang nak buat. Macam saya nak buat 3 bengkel and then kita nak publish short stories, menerbitkan cerita-cerita yang ditulis oleh pelajar. Dan kita boleh letak nombor, mungkin minimum 5 cerita ingin diterbitkan, cerita yang dihasilkan oleh para pelajar. Dan antara benda yang paling penting apabila kita memperkembangkan idea kita dan juga memohon grant, kita kena ada monitoring plan. Monitoring plan ni macam bagaimana kita nak pastikan program tersebut akan dilaksanakan atau dilaksanakan sebagaimana ia patut dilaksanakan. Sebab bila kita memohon grant macam Senior Australia Education Link tersebut ataupun YSEALI Seed for the Future, penganjur tersebut ataupun orang yang bagi grant tu dia nak tahu macam mana kita nak laksanakan projek ni. Okey. Jadi macam mana kita nak pastikan yang projek ni akan dilaksanakan sebagaimana yang kita rancang. Jadi benda-benda tersebut ada benda-benda yang kita perlu take note lah, macam meeting. Kita kena buat regular meeting sama ada physical atau sekarang ni kita buat virtual, mungkin bulanan, mingguan, dan kita kena ada laporan. Macam kami menang YSEALI tu, dia tiap-tiap bulan kena hantar laporan YSEALI Seed for the Future. Tapi kalau macam saya menang Senior Australia Education Link Awards tu, dia hantar 1 laporan saja untuk hujung tahun. Tapi masih penting lagi kita untuk dokumentasi. Ataupun dan kita juga kena ada alternatif for backup plan. Contohnya kita dalam proposal kita, inilah benda yang kita nak buat. Tapi sekiranya benda tersebut ada masalah ataupun kita tak dapat laksanakannya. Macam sekarang ni zaman pandemik, kita nak buat event acara bersemuka tapi tiba-tiba tak dapat, ada lockdown, PKP. Macam Keningau sekarang ni kami dalam PKP. Jadi apakah rancangan kita, backup plan kita, alternatif?
Jadi para panel dia nak tengok tu juga untuk lebih meyakinkan. Jadi bila dia bagi duit tersebut, kita tak dapat laksanakan secara bersemuka, kita ada alternatif secara virtual contohnya, dan alternatif tersebut, rancangan backup tersebut meyakinkan juga. Dan yang paling penting sekali adalah expense and budget track. Jadi kita kena, bila kita dapat grant tersebut, kita kena ada budget. Bila kita hantar grant, kita kena ada budget untuk duit yang kita nak mohon tu. Contohnya saya nak untuk Senior Australia Education Link, dia akan bagi 10,000 Australia dollar. Jadi kita kena ada budget macam mana kita nak belanja 10,000 US dollar tersebut, dan kita kena masukkan dalam proposal kita. Dan bila kita sudah dapat grant tersebut, mungkin kita tak akan ikut budget tu 100%, selalunya kita tak akan ikut 100%, kita sentiasa ada perubahan, tapi kita nak keep track lah dia punya budget tu untuk setiap perbelanjaan ataupun setiap minggu atau setiap bulan. Dan kadang-kadang penganjur tersebut dia nak tengok benda tersebut. Dan juga kita kena tahu macam mana kita nak akses orang-orang ataupun resources yang ada. Jadi selalu bila kita hantar projek kita, kadang-kadang kita tak ada kemahiran. Macam kami cikgu BI, kami nak buat projek kami yang YCLI tu, kami menang projek STEM. Kami bukan dalam bidang STEM. Jadi apakah yang perlu kita ada dalam kita punya proposal ataupun kita punya project plan tu lah. Kita kena bagi tahu lah, kita kena bekerjasama, kita boleh bekerjasama dengan NGO ataupun universiti ataupun individu di luar daripada tempat kita, organisasi kita macam sekolah tu yang boleh membantu kita. Jadi mereka mungkin boleh mentors, macam kami buat STEM, kami nak bekerjasama dengan Chumbaka, rasanya cikgu-cikgu kenal Chumbaka ataupun Kinabalu Coders. And then partners, kami nak bekerjasama mungkin dengan university atau IPG Keningau, dan ada facilitator. Masa latihan-latihan tersebut ada kita projek tersebut kita boleh latih orang lain dan orang tersebut akan membantu kita melaksanakan program tersebut. Jadi ini adalah benda-benda yang kita kena fikirkan dan kita kena masukkan dalam kita punya proposal. Okay, untuk lebih meyakinkan para panel penilai. Dan juga kita kena tahu macam bagaimanakah kita hendak menilai kejayaan projek kita. Itu adalah benda-benda yang orang mahu tengok. Sama ada projek tersebut sudah dilaksanakan, sebab bila kita memohon grant, kita kadang-kadang dia projek yang sudah dilaksanakan atau tengah dilaksanakan ataupun dia belum dilaksanakan, dia sekadar cadangan. Tapi kita tahu macam mana kita nak measure, menilai kejayaan projek kita tersebut. Antara benda yang paling direct sekali adalah jumlah peserta. Contohnya kita sasarkan dalam 500 orang dan kita dapat 500 orang ataupun mungkin sedikit kurang ataupun lebih lagi. Jadi itu kita boleh gunakan sebagai penilaian untuk projek kita tersebut. Dan kita juga boleh menilai daripada segi pendapat daripada peserta-peserta yang ikut. Yang ini macam biasalah, mungkin kita boleh interview, mungkin kita boleh bagi survey untuk peserta projek kita tersebut. Dan keduanya tangible changes. Yang ini tangible changes ni dia macam benda yang kita boleh nampak. Contohnya projek tersebut, saya nak buat projek tersebut untuk orang-orang yang disabilities, yang ada kecacatan fizikal. Mungkin orang yang dalam wheelchair, yang pakai kerusi roda. Jadi kita boleh nampak, saya buat projek di sekolah tu boleh nampak sebelum ni tak ada kemudahan untuk orang yang wheelchair, sekarang ni sudah ada kemudahan untuk orang yang wheelchair. Jadi kita boleh nampak tangible changes, perubahan yang boleh dilihat. Jadi dia bukanlah dalam bentuk statistik, dia bukanlah dalam bentuk pendapat, tapi dia bentuk objek yang kita boleh nampak. Dan paling last sekali adalah results, keputusan. Keputusan ni macam contohnya saya nak buat projek meningkat kesedaran para peserta tentang sexual assault. Serangan seksual. Sebab mungkin kita rasa ramai pelajar-pelajar kita yang ada mengalami serangan seksual ataupun domestic violence, tapi dia tak tahu ataupun dia takut. Jadi kita nak meningkatkan kesedaran tersebut, dan selepas kita buat program tu kita boleh nampak mungkin laporan daripada kaunselor yang terima sebelum ni macam tiada, 1-2 saja. Bila kita dah buat projek tersebut, ada peningkatan laporan daripada para pelajar berkenaan dengan gangguan seksual. Jadi kita boleh menggunakan benda sebegitu sebagai sebagai penilaian bagi projek kita yang menunjukkan ianya telah berjaya ataupun ianya telah menunjukkan perkembangan.
Dan antara salah satu benda yang ditengok, terutamanya untuk senior Australia Education Link ni, dia akan tengok replicability, scalability and sustainability. Replicability ni dia akan tengok adakah teknik tersebut boleh direplikasikan di konteks yang lain. Contohnya kalau saya buat think tells tu, penggunaan cerita dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Bolehkah dia direplikasikan dalam bahasa yang lain? Bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Bolehlah, kita akan cakap benda tu boleh sebab dia cerita kan, dia tukar bahasa tapi cerita yang sama. Dan bolehkah dia digunakan dalam subjek seperti matematik, sains dan sejarah? Jadi cikgu-cikgu akan boleh cakap bolehlah tapi kena ada adjust sikit ikut topik subjek tersebut. Okay, jadi replicability ni dia adakah idea tersebut boleh digunakan di konteks yang lain. Okay. And then dia akan tengok scalability. Scalability ni bolehkah dia diperbesarkan? Contohnya saya nak buat projek think tells tu, Eureka Hub, semua projek kami ni kami buat di Keningau, di kawasan pedalaman di Keningau, di Sabah. Bolehkah projek tersebut dibuat di negeri lain di Sabah macam di Kedah, di Sarawak, di Penang? Boleh. Bolehkah dia dibuat di negara lain macam di Filipina, di Indonesia? Dia kena boleh lah, jawapan cikgu kena boleh dan cikgu kena jelaskan macam mana. Sebab setengah anugerah tersebut, dia punya pihak penganjur tu dia ada interest tertentu. Contohnya kalau yang macam senior Australia Education Link tu, dia bagi hadiah tersebut khas untuk orang di Asia Tenggara. Jadi apa-apa idea yang cikgu propose, dia kena idea yang dia sesuai untuk cikgu buat untuk macam kawasan cikgu, tapi dia kena idea yang juga boleh sesuai dilaksanakan di negara lain, terutama di Asia Tenggara, supaya dia rasa lebih yakin lah untuk bagi cikgu grant tersebut. Okay, jadi itu penting, scalability. Dan paling last sekali, sustainability. Bermakna macam mana kita nak teruskan projek tersebut walaupun grant tu sudah habis. Contohnya saya nak bagi pihak penganjur nak bagi $10,000 okay, untuk laksanakan program tersebut, tapi bila $10,000 tersebut sudah habis, macam manakah cikgu nak laksanakan program tersebut bila grant sudah habis? Apakah perancangan cikgu untuk menampung pelaksanaan projek cikgu? Jadi selalunya orang akan cakap, bila kita buat projek ni, kita buat bengkel and then kita kenakan yuran minimum untuk menanggung kos projek tersebut, ataupun kita bekerjasama dengan partner-partner tertentu yang boleh menampung beberapa kos berkenaan dengan projek kita tersebut. Okay. Jadi cikgu-cikgu kena ingat replicability, scalability and sustainability. Dan kita juga kena ada, saya panggil tu the anchor. Kita kena cari sesuatu yang boleh memenangi hati pihak penganjur. Dan selalunya kalau pertandingan antarabangsa, kita kena tengok negara yang di mana penganjur tersebut berpusat. Contohnya bila kami menang YSEALI tu, penganjur dia hadiah tersebut, grant tersebut datang dari kerajaan Amerika Syarikat. Jadi kita kena cari apakah yang kita boleh kaitkan dengan negara tersebut, Amerika Syarikat. Okay, masa tu idea kami STEAM. Kalau STEAM ni kalau di US memang biasa, sudahlah familiar dengan STEAM, STEM plus Arts. Dan yang saya menang di Australia tu, senior Australia, saya kaitkan dengan kaum Aboriginal cultures, Aborigines di Australia. Sebab cikgu-cikgu tahu di Australia dia ada the Aborigines kan, dia ada orang asli. Jadi saya gunakan tu untuk terapkan dalam saya punya proposal, saya punya project. Yang ni tahun 2016 saya pernah menang Macmillan Teacher at My Heart. Masa tu saya dapat pergi UK 2 minggu, ni first time saya pergi UK. Masa tu idea saya biasa saja. Idea saya public speaking. Macam mana nak mengajar public speaking. Dan penganjur tersebut masa tu penganjur pertandingannya adalah Macmillan. Macmillan ni dia berpusat di UK. Jadi masa tu saya gunakan idea taking tools. Kalau cikgu-cikgu masih ingat masa tahun 2012 sampai 2016, Malaysia ada kerajaan pendidikan Malaysia tekankan penggunaan KEBAT, thinking tools. Macam mind map, six thinking hat dan sebagainya. Jadi ada satu persatuan di United Kingdom, Thinking School International, yang memperkembangkan atau merintis idea thinking tools ni. Jadi saya gunakan idea tersebut dan masukkan dalam saya punya projek
dan saya hantar untuk penganjur pertandingan tersebut lah, sebab saya tahu penganjur tersebut dari UK, jadi saya kena gunakan konsep yang berasal dari United Kingdom untuk membantu saya memenangi hati para hakim tersebut. Yalah, sebab bila dia dari UK, bila dia nampak projek ni, projek ni ada menggunakan teknik-teknik yang telah dirintis di negara UK. Jadi besar kemungkinan dia akan lebih preference dia untuk pilih cikgu sebagai pemenang tu adalah. Kalau dari segi idea saya, masa tu idea saya simple saja. Jadi ni Macmillan Teacher Mahat, saya pergi UK lah 2 minggu, lama dah, tahun 2016. Lepas tu pada tahun 2019, saya ada menang ISTER Literacy Innovation Award. Yang ni di negara ISTER ni dia famous, persatuan yang famous, dia International Society of Technology in Education. Dia berpusat di Amerika Syarikat. Dan masa tu idea yang saya hantar adalah visual literacy dan information literacy. Dan juga information literacy, celik visual dan celik maklumat. Sebab di US, celik maklumat, visual literacy ni dia dianggap sebagai salah satu kemahiran bahasa. Kalau dalam bidang bahasa kita ada percakapan, penulisan, pembacaan dan mendengar. Kalau kebanyakan lah ada 4 kemahiran. Tapi di US dia visual tu dia kira sebagai kemahiran melihat adalah juga salah satu kemahiran bahasa. Jadi di kurikulum Amerika Syarikat memang dia dah diiktiraf. Jadi saya tahu bila saya hantar idea di mana saya fokus untuk menerangkan tentang visual literacy dan juga information literacy, kemungkinan untuk saya menang agak tinggi. Dan selain dari visual literacy, information literacy itu dia ada juga dalam konsep 21st century learning yang diperkenalkan di US, dia ada masukkan juga information literacy. Jadi saya harap cikgu-cikgu faham apa yang saya cuba sampaikan sini. Bila kita macam ni lah, bila kita mohon satu anugerah ke grant ke, kita kena study sikit background penganjur tersebut, terutamanya negara di mana dia orang berpusat. Kalau dia berpusat di US, kita kena argue benda yang berkaitan dengan Amerika Syarikat lah, yang dirintis di Amerika Syarikat, yang diamalkan di Amerika Syarikat. Jadi sebab, yalah, kalau cikgu, contohnya cikgu nak mohon anugerah Senior Australia Education Link, yang penganjur dia, hadiah dia diberi oleh kerajaan Australia. Tapi bila cikgu hantar permohonan cikgu banyak argue situ berkenaan dengan amalan yang diamalkan di Amerika Syarikat. Jadi dia akan bertentang dengan penganjur tersebut. Sebab penganjur tu dia akan pilih projek yang boleh memperkembangkan atau memperkenalkan apa yang diamalkan di Australia ataupun budaya Australia. Sebab itulah dia sponsor tu hadiah kan. Jadi kita kena pandai adjust kita punya permohonan. Dan salah satu impak yang kita perlu tengok adalah, salah satu faktor yang kita perlu tengok adalah impak. Apakah impak projek kita? Walaupun kita hantar projek yang, contohnya projek tersebut kita belum buat, kita sekadar dalam tahap cadangan, tapi kita boleh fikirkan impak, the possible impact, the expected impact of our projects. Jadi antara benda-benda yang kita boleh tengok, contohnya jumlah peserta, kalau peserta dia ramai 500, 1000, 2000, bermakna kita boleh argue lah dari segi impact projek kita. Dan juga kita juga boleh collection of data, biasalah kita kutip data macam research. Geographical location juga kita boleh bagi tahu. Contohnya kalau kita cover satu daerah, Keningau saja, okey. Kalau kita boleh cover beberapa daerah lagi di Sabah, Keningau, Kota Belud, Kota Kinabalu, lagi bagus. Kalau kita dapat cover satu negeri, lagi bagus. Kalau satu negara, lagi bagus. Kadang-kadang ada penganjur yang dia akan suka 2 negara yang bekerjasama. Contohnya macam Malaysia dan Indonesia. Macam tu. Tapi macam kami setakat ni, kami belum pernah lagi lah buat peringkat yang luar dari Sabah. Selalu kami fokus di Sabah saja. Ataupun depth of your scope. Mungkin dia kurang dari segi nombor, kuantiti, tapi kita fokus dengan quality. Macam kalau kita fokus dengan 10 orang saja, tapi kita betul-betul masuk dalam dia punya depth lah, emotional state dia. Kalau kita contohnya projek kita ingin membantu sexual assault victims, mangsa-mangsa jenayah seksual. Jadi benda tersebut tak akan fokus dengan jumlah 50-100 orang. Kadang-kadang fokus
kita 3 orang, 5 orang, tapi kita betul-betul masukkannya secara mendalam. Tapi kita kita rahsiakan identiti subjek itulah. Jadi benda tersebut boleh juga dianggap sebagai impak. Dan paling penting sekali supporting materials. Kalau cikgu tengok mana-mana permohonan sama ada Global Teacher Prize, Senior Australia Education Link, YCLI, dia akan ada satu part tersebut sama ada online ke ataupun dalam borang tersebut yang kita boleh masukkan dokumen yang menokong kita punya permohonan. Jadi benda tersebut kita kena gunakan sepenuhnya. Dia selalu optional. Bermakna optional ni kalau kita buat okey, kalau kita tak buat pun tiada masalah. Tapi dia sayang kalau kita tidak buat. Dan kadang-kadang benda tu lah yang kita kena fokus, bukan fokuskan tapi kita kena pergunakan sepenuhnya. Macam saya akan masukkan video, gambar, artikel-artikel berita, saya punya kertas kajian. Kalau sijil saya tak pernah masukkan dalam permohonan saya, tapi benda-benda tersebut memang saya akan masukkan. Dan kalau ada video tu, kita tak boleh upload video mungkin, tapi kita boleh masukkan pautan video. Tapi kita kena tengok juga dia punya requirement. Kadang-kadang ada supporting material tu dia tak ada limit. Apa-apa pun boleh masuk, tapi kadang-kadang dia ada limit. Contohnya dia bagi tahu boleh upload satu file saja. Jadi kita upload satu file sajalah. Ataupun kita boleh upload satu file tapi dia ada, kalau dia Microsoft Word, dia boleh ada 4 muka surat saja. Jadi kita kena ikutlah 4 muka surat, number of pages. Kita tak, janganlah dia minta 4 muka surat, kita masukkan 10 muka surat, nanti dia disqualified. And then number of attachment, and kadang-kadang dia ada size. Kita boleh masukkan dokumen tapi dia ada limit size dia, 5 MB. Jadi kita kena ikutlah dia punya tu requirement dia tu. Jadi kalau macam ni, kalau berdasarkan apa yang saya buat pada masa lepas, memang saya sangat suka bila dia ada supporting materials. Boleh masukkan material yang menokong. Kadang-kadang supporting material saya sebelum ni ada yang sampai 60 muka surat. Saya masukkan segala gambar-gambar dan saya masukkan segala caption. Sebab kalau dalam kita punya permohonan tu dia ada limit. Untuk soalan ni boleh 500 perkataan. Untuk soalan ni 100 perkataan. Tapi supporting materials ni kita ada creativity. Jadi kita kena pergunakannya sepenuhnya untuk memperkuatkan permohonan kita. Yang ini Senior Australia ni, yang ni saya kena umum sebagai pemenang pada tahun 2018. Saya menang $10,000 Australian dollar. Jadi untuk cycle yang seterusnya ni dia adalah pada tahun 2021 dia punya tarikh tutup tu April 2021. 16 April 2021. Jadi cikgu kena tengoklah masih sempat lagi untuk mengisi. Jadi masa tu idea saya pasal Think Tells, The Borneo Collection. Kalau cikgu tengok-tengok ni, tajuk-tajuk ni semua soto, ada magical starfish, kokok, manuk-manuk, belek-belek, segai, mandapun, katau, kekurian, semua ni bahasa Bajau. Jadi apa saya suka, saya tulis cerita dalam bahasa Inggeris berdasarkan kaum saya, iaitu budaya saya, kaum etnik saya, kaum Bajau. Dia dalam bahasa Inggeris tapi saya selitkan perkataan-perkataan Bajau dan saya perjelaskan apa maksud perkataan tersebut dalam bahasa Inggeris. Jadi sebab dalam apa yang saya suka bila saya buat projek saya fokus dengan makhluk-makhluk mitos lah, makhluk-makhluk mitos yang popular dalam komuniti yang saya berasal. Macam galap, kokok, dayang mangilai ni, yang ni semua makhluk-makhluk mitos yang popular lah, lebih-lebih masa saya masih kecil. Dan dalam PDP saya suka buat macam ni lah. Saya bagi cerita dengan pelajar tu, cerita-cerita saya, diorang baca cerita saya and then diorang buat cerita diorang sendiri berdasarkan latar belakang diorang atau budaya diorang dan diorang persembahkan cerita tersebut dalam storytelling session. Yang ini tahun 2018. Macam ni, Dang Insum ni dia cerita Bisaya dan kaum Bisaya dan kaum Brunei. Jadi yang pelajar tersebut memang dia bangsa Brunei dan bangsa Bisaya. The Legend of Gun Soloi dia cerita dusun dan perempuan tu memang dia kaum dusun lah. Kalau di Keningau tempat kami ni majoriti pelajar dia ada populasi dia orang dusun. And then cerita satu lagi The Origin of Balan-Balan. Balan-Balan ni dia makhluk mitos yang sangat popular di Kota Belud, kampung saya. Terutama di kalangan orang Bajau. Jadi pelajar yang bagi cerita tu dia memang orang Bajau dan berasal dari kampung saya, dari kampung yang sama di mana balan-balan tersebut agak popular lah. Jadi benda yang begini saya buat dalam kelas sebelum ni
Dan pelajar-pelajar ni dia bagi review yang positif lah. Bila dia bercerita, dia suka buat benda ni, dia dengar cerita kaum Sabah yang lain and then dia buat kajian berkenaan dengan kisah mitos kaum dia dan dia perkembangkan jadi sebagai cerita dan dia kongsikan cerita tersebut dengan rakan-rakan kelas dia. Dan kami juga pernah buat program English Camp pada tahun lepas dan pelajar-pelajar saya ni diorang buat diorang punya storybook dengan berdasarkan kaum-kaum cerita kaum-kaum etnik di Keningau. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok yang tajuk-tajuk ni Mr. Sawo dan Hinava, Bevolian, Mondowai, yang ni cerita-cerita mitos yang sangat popular di kalangan kaum Kadazan Dusun di Keningau lah dan juga daerah-daerah berhampiran. Dan juga pada tahun lepas kami cuba libatkan pelajar yang berkeperluan khas. Jadi antara benda-benda yang boleh memberi projek kita ni bonus bila kita perkembangkan idea kita dan juga proposal kita kena sasarkan aspek-aspek tertentu. Contohnya macam kami ada pelajar khas. Dan bila saya fikir-fikir pelajar khas ni rasa selalu dia agak tersisih kan. Pelajar yang learning disorder, pelajar yang dia tak boleh berkomunikasi secara oral, dia berkomunikasi guna bahasa Inggeris, isyarat. Jadi dia agak tersisih dari aktiviti mainstream. Jadi kami cuba libatkan dia dengan projek mainstream yang ada. Jadi benda-benda sebegini, bila kita sasarkan golongan-golongan yang marginalized, dia boleh memperkukuhkan projek kita. Macam ni, kami ada ikut virtual performance festival di Brunei tahun lepas. Jadi pelajar dalam gambar tu, 2 orang pelajar tu dia pelajar pendidikan khas dan dia sampaikan cerita-cerita di Borneo melalui ilas video lah. Macam ni pelajar kami ni, Aizat Izzuddin ni dia special need learners, dia sampaikan cerita. Dia bukan sampaikan cerita tapi dia lukis juga ilustrasi untuk cerita-cerita ni. Belek-belek ni cerita bajau, maksud belek-belek ni dia orang-orang, scarecrow. Jadi dia sampaikan cerita tersebut dan dia juga buat ilustrasi. Yang macam ni pelajar kami ni dia sampaikan puisi berkenaan dengan galap. Galap ni makhluk mitos yang dia macam ala-ala ikan duyung lah tapi dia bahaya untuk orang lah, bahaya untuk manusia. Dan juga antara salah satu benda yang kami cuba tekankan adalah pelajar untuk menulis dia punya hasil penulisan tersebut agar diterbitkan. Macam dalam slide ni, pelajar-pelajar ni dia tulis cerita, dia tulis puisi and then kami hantar untuk majalah-majalah sastra yang bersesuai dengan apa yang diorang hasilkan dan setakat ni ada beberapa cerita dan puisi yang telah diterima untuk penerbitan lah. Dan juga kami hantar untuk pergi pertandingan lah. Jadi untuk projek kami ni selalu kebanyakan projek kami, memandangkan kami ada pelajar pendidikan khas, kami akan argue, kami memberi penekanan untuk meningkatkan penglibatan pelajar pendidikan khas. Dan benda-benda sebegitu dia mampu macam meyakinkan para panel penilai. Panel penilai dia suka bila projek yang kita membantu golongan-golongan yang terpinggir. Macam ni lah, macam golongan pendidikan khas ataupun kadang-kadang kita fokus dengan golongan wanita untuk memperkasarkan wanita. Contohnya dalam bidang STEM yang macam projek saya yang sebelum ni, slideshow sebelum ni, projek STEM, kami argue kami ingin meningkatkan penglibatan pelajar wanita kerana pelajar wanita secara umumnya sering tersisih dari bidang STEM yang didominasi oleh bidang lelaki. Jadi kita kena pandai argue benda tersebut. Jadi untuk Senior Australia Education Link Awards tu, saya kaitkan budaya Sabah dengan Australia. Mula-mula tu saya agak ambitious. Saya nak kaitkan dengan Malaysia dengan Australia sebab ialah Australia negara, Malaysia negara. Jadi lagi elok bandingkan negara dengan negara. Tapi bila saya fikir benda tersebut sangat ambitious. Saya di Sabah tapi saya nak argue untuk projek yang saya laksanakan untuk satu Malaysia. Jadi saya kecilkan skop tersebut kepada Sabah, Malaysia, Sabah sebuah negeri yang terletak di Malaysia dengan Australia. Jadi macam Sabah dia satu pulau, dia terletak di pulau dan Borneo, pulau ketiga terbesar di dunia. Australia juga adalah salah satu pulau yang terbesar di dunia. Di Sabah dia ada indigenous tribes.
Macam kami di sini, bagi kami yang macam kaum dusun, Murut, Bajau ni, kami kalau dalam BI kami panggil indigenous people lah. And then di Australia tersebut dia ada juga indigenous people, the aborigines. Jadi saya persamakan tersebut benda tu. And then di Sabah dia ada ethnic tales, dia ada cerita-cerita etnik. Dan di Australia memang dia ada cerita etnik dan dia ada nama yang spesifik, dia panggil Dream Time. Dan di Sabah memang kerajaan Sabah dia banyak polisi ataupun aktiviti untuk preserve cultural heritage, untuk memelihara budaya-budaya pelbagai kaum etnik. Jadi sama macam di Australia juga, Australia dia punya polisi tersebut memang sangat cantik lah untuk memelihara budaya kaum-kaum origin. Jadi bila saya hantar saya punya proposal tu, saya cuba kaitkan benda ni supaya nampak yang Senior Australia Education Link tersebut, dia nak projek yang, dia pilih projek yang dia rasa berjaya menerapkan elemen-elemen yang berkaitan dengan negara Australia daripada segi budaya dia ke, daripada segi sistem pendidikan dia ke, dari segi dia punya polisi ke dan sebagainya. Jadi yang ini saya punya anchor lah masa saya hantar saya punya proposal tersebut. Yang Senior Australia Education Link tu saya menang tahun 2018, tapi itu adalah kali ketiga saya memohon. Yang sebelum tu saya pernah memohon, saya tidak menang dengan projek yang berbeza. Jadi saya setiap tahun dia buka, saya hantar projek baru yang berbeza dari sebelum ini, dan percubaan yang ketiga tu baru saya dipilih sebagai pemenang. Untuk YC Seed for the Future, inilah yang kami menang untuk projek STEAM tersebut. Kami fokuskan dengan entrepreneurship, keusahawanan. Macam ni pelajar-pelajar ni dia tengah membentang dia punya projek, dia punya business idea dengan para hakim. Yang depan para hakim ni, yang hakim tu kami jemput dari luar lah, golongan usahawan-usahawan di Keningau. Dan juga yang ini kami mendidik cikgu-cikgu, yang ni pelajar kami, kami mula-mula ajar pelajar, lepas tu pelajar tersebut dia ajar cikgu-cikgu lain. Yang ni pelajar dia tengah mengajar cikgu-cikgu ni dalam 3D printing, dalam drone dan sebagainya. And then untuk bidang STEAM tersebut, memang pelajar kami ada pencapaian juga. Pelajar kami yang bertiga ni, perempuan ni, dia pernah menang grant untuk buat projek STEAM, dan salah seorang pelajar kami terpilih untuk berucap di Youth STEM Summit pada tahun lepas secara virtual lah. Jadi untuk Global Teacher Prize tersebut, saya tiada projek yang spesifik untuk ni, sebab saya terangkan projek-projek yang saya laksanakan dari awal lagi, dari mula-mula saya mengajar. Saya memohon pada hujung tahun 2016 dan saya diumum sebagai top 50 finalist pada Disember 2016 lah. Masa tu saya cadangkan idea untuk projek TVET saya fokus kepada triple threat, iaitu research, innovation and entrepreneurship. Saya cuba melatih pelajar kami terutamanya untuk menjadi researcher, research, innovator, innovation and entrepreneur, usahawan, entrepreneurship. Sebab dia 3 bidang yang berbeza tapi berkait rapat. Kalau kita research ni, kita fokus untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan, dan fokus dia lebih kepada metodologi, pengumpulan data dan juga literature review. Kalau innovation dia sangat agak berbeza. Dia tidak mencari jawapan kepada suatu soalan, dia fokus kepada menyelesaikan sesuatu masalah, dan fokus dia lebih kepada impak dan potensial dan potensi inovasi tersebut atau penyelesaian tersebut. Dan bila kita sudah buat research dan innovation, kajian dan inovasi, dan apakah langkah seterusnya? Jadi langkah seterusnya selalu entrepreneurship, keusahawanan. Kita cuba commercialize kita punya penyelesaian tersebut, ataupun we try to make money out of what we do, commercialize the solution. Jadi bila sudah ada entrepreneurship, dia fokus dia bukan mencari jalan penyelesaian kepada masalah, sebab kita sudah ada penyelesaian kepada masalah tersebut. Kita cuba mencari, market dan juga peluang untuk memasarkan kita punya penyelesaian. Jadi fokus dia agak berbeza antara 3 bidang ni, tapi dia banyak persamaan. Jadi sebelum pandemik tersebut, saya suka bawa pelajar dan guru kami ke luar negara lah untuk bertanding di inovasi dan juga membentang kajian diorang di persidangan penyelidikan. Pernah pergi Australia, Japan, pernah pergi Eropah juga.
kebanyakan dia negara-negara di Asia Tenggara. Dan this before the pandemic, sebelum the pandemic. Dan selepas pandemik tersebut pada tahun lepas kami cepat-cepat adapt untuk cari peluang online, virtual, peluang-peluang di internet lah yang macam sekarang kita boleh buat untuk pelajar-pelajar kami. Jadi pelajar-pelajar kami dari tahun lepas dan cikgu-cikgu telah berjaya mengikut banyak pertandingan dan juga persidangan secara maya dalam talian. Dan juga kami cuba meneroka benda yang baru macam hackathon. Sebelum ni kami belum pernah ikut hackathon. Tahun lepas kami cuba ikut hackathon dan kami tidak sangka kami first time ikut hackathon dan kami dipilih sebagai salah seorang pemenang hackathon anjuran UNESCO. Dan juga tahun lepas kami juga cuba fokus dengan memohon grant sebab yalah bila kita ikut pertandingan kadang-kadang kita kena bayar ataupun kita ikut pertandingan kadang-kadang kita menang pun tak dapat apa-apa. Dapat medal saja. Tapi bila kita cuba mohon grant, kita ada projek, kita dapat duit dan kita boleh laksanakan duit projek tersebut. Dan syukur pada tahun lepas tu kami berjaya memenangi benda-benda ni lah bila kami cuba. Dan saya juga fokus untuk cikgu-cikgu rakan-rakan sekerja di sekolah kami. Saya cuba push diorang untuk membentang kajian diorang di persidangan dan saya bersyukurlah setakat ni dia banyak cikgu-cikgu yang telah menyertai pertandingan inovasi ataupun persidangan secara dalam talian. Dan ada beberapa benda yang agak trending. Macam cikgu-cikgu kami dia ada yang sudah buat app dalam bahasa Inggeris, dalam BM dan untuk mengajar. Dan juga baru-baru ni ada cikgu kami tu dia cuba mengkaji lagi potensi TikTok dalam bidang pengajaran. Jadi bila ada benda-benda macam ni dia agak trend kan, macam membuat mobile app, wow itu trend sekarang ni ataupun TikTok dia trend masa kini. Jadi untuk Global Teacher Prize tersebut saya sudah lama memohon benda tu tahun 2016 lagi. Jadi antara benda yang paling penting kita cuba tekankan adalah kita fokus dengan impact apa yang kita laksanakan terutamanya kepada pelajar sebab kadang-kadang kita ada banyak idea, kita ada banyak projek dan saya yakin kepada cikgu-cikgu kita sentiasa ada impact dengan pelajar tapi kadang-kadang cikgu-cikgu ni ada kadang-kadang tu kita tanpa fokus menerangkan apa yang kita buat, dia punya technical dia tu dan dia cantik tapi kita lupa tekankan impact projek kita tersebut. Bukan nanti ada impact tapi kadang-kadang kita lupa tekankan benda-benda sebegitu. Jadi bila cikgu memohon Global Teacher Prize tu, cikgu fokus dengan impak cikgu kepada yang lain, terutamanya pelajar lah. Dan juga cikgu kena highlight milestone of your initiative. Milestone ni macam pencapaian projek kita tu lah, milestone. Sama ada dulu saya buat di sekolah, lepas tu diperkembangkan di sekolah lain di daerah saya, Keningau contohnya. And then lepas tu sudah pergi peringkat negeri. Di negeri itu sudah diamalkan di beberapa sekolah di daerah yang lain. And then pernah lagi, lepas tu berjaya lagi di peringkat kebangsaan. Dan kadang-kadang sekarang ni kita banyak guna internet, contohnya cikgu buat YouTube, jadi satu dunia subscribe cikgu punya channel. Banyak membantu pelajar-pelajar di negara lain. Jadi dia punya level milestone tu sudah pergi international ataupun milestone kita jumlah view yang kita terima dari YouTube tersebut. Jadi benda-benda tersebut kita kena highlight sebab dia akan menampakkan impak sejauh mana ke projek kita tu sudah pergi. Dan kita juga kena fokus dengan isu spesifik yang kita cuba selesaikan. Kalau cikgu-cikgu tengok Global Teacher Prize tu, pemenang-pemenang dia dan juga finalis sebelum ni, dia ada isu-isu yang diorang fokus cuba untuk selesaikan. Apa-apa sahaja isu tu, membantu golongan berpendapatan rendah, membantu golongan pelajar yang terlibat dengan dadah atau masalah sosial, membantu golongan-golongan berpendidikan khas, membantu golongan-golongan pelajar perempuan yang terdedah dengan yang berisiko dengan masalah jenayah seksual. Jadi ada benda-benda tu kita kena betul-betul isu spesifik yang kita kena bincangkan lah bila kita permohonan tersebut. Apa yang isu yang kita tengah cuba selesaikan atau berjaya selesaikan. Okay, jadi saya dah dapat soalan tersebut, macam manakah kita nak membantu menggalakkan cikgu-cikgu dan pelajar kita untuk ikut inovasi
kajian ataupun apa-apa amalan yang kita cuba perkembangkan. Jadi selalu saya punya tips tu kita kena approach pelajar atau guru tersebut secara individu. Okay, jadi kita tak, kalau dia selalu kalau ramai-ramai kalau kita cakap di perhimpunan, cakap di kelas, okay, semua orang kena buat begini, semua orang kena buat dia. Kita cakap di meeting ke, di mesyuarat ke, kita post di WhatsApp atau Telegram ke. Jadi dia tak akan ada kesan macam tu. Jadi kita kena cari pelajar atau guru secara individu tersebut dan kita approach in person. Bila kita approach tu kita kena bercakap dengan diorang lah untuk meyakinkan diorang supaya ikut inovasi dan kajian. Itu benda yang selalu saya buat. And then kita kena yakinkan orang yang bila kita galakkan mereka untuk ikut program apa-apa pertandingan ataupun persidangan, yang kita akan sentiasa berada di sana untuk membantu mereka sebab mereka akan rasa nervous. Yalah macam tempat kami ni saya mau ikut tapi saya tak yakin, BI saya tak berapa bagus, saya tak pandai sangat buat slideshow, saya tak pandai sangat kutip data. Jadi cikgu kena pastikan yang cikgu sentiasa berada dengan mereka untuk membantu mereka dan cikgu betul-betul membantu mereka lah. Bila mereka hantar text message ke untuk minta tolong tu, kita kena entertain them. Okay, and then dan juga kita kena keep track. Kadang-kadang bila kita dah approach pelajar dan guru ni, kita dari masa ke semasa tu kita kena ikutlah dia macam mana perkembangan projek tersebut, sudah buatkan ni, sudah buatkan tu, okay, secara in person, face to face conversation ataupun kita message lah. Jadi benda tu supaya dia tak hilang. Kita jumpa first time dia nak buat inovasi and then minggu depan dia dah hilang motivasi. Jadi kita tak nak macam tu. And then kalau di sekolah, kita boleh tumpukan perhatian dengan apa pelajar tertentu dan cikgu-cikgu tertentu yang dia suka buat atau dia nampak macam ada potensi dalam bidang tersebut. Macam cikgu-cikgu saya tu, ada seorang cikgu tu dia pernah buat app. Saya ingat dia pernah buat app, dia try je, dia bagi kami cubalah. Jadi saya nampak dari situ, cikgu ni dia ada buat app. Maknanya dia boleh buat app untuk PDP dan dia boleh perkembangkannya. Dan seorang cikgu yang tentang TikTok tu, saya perasan dari lesson plan yang dia hantar, dia banyak guna TikTok. Jadi saya approach macam cikgu banyak buat TikTok kan, cikgu boleh bentang di conference kongsikan idea tersebut. Jadi macam tu, kita kena tumpu perhatian dengan apa yang pelajar tersebut atau cikgu tersebut bagus. Sama macam pelajar lah. Macam kami, saya ajar di college vocational. Jadi college vocational ni kita senang tengok sikit kemahiran pelajar. Kalau dia bidang culinary, bidang memasak, memang kemahiran dia akan di situ lah, memasak. Dia boleh buat inovasi berkenaan dengan makanan, kita boleh tahu sudah. And then apa-apa pencapaian sama ada pelajar atau cikgu tu kita kena acknowledge lah. Sama ada dia satu pencapaian, dia boleh berjaya buat sesuatu ataupun dia ada usaha. Okay, dia macam baru mau try buat inovasi, tapi kita kena acknowledge. No matter how little it can be, macam mana kecil pun kita kena acknowledge dia. Dan kalau boleh kita bagi tahu dia punya cikgu dia ke, pihak pentadbir ke, dan kita bagi tahu lah, saya bagi tahu cikgu tu suka dengan bila pelajar tu buat ni, ataupun saya dah bagi tahu pihak pentadbir memang dia sangat suka dengan idea cikgu ni lah, macam tu. Kita kena acknowledge. Dan kadang-kadang macam tempat kami, kalau macam cikgu terutamanya, kami akan bawa dia untuk bentang idea tersebut dengan pihak pentadbir, sama ada pengetua dan sebagainya. Jadi benda tersebut walaupun dia belum pernah lagi ikut apa-apa benda secara official, tapi untuk dia membentang, berkongsi idea dia dengan pihak pentadbir dan diberi feedback tu macam dia satu macam penghormatan sudah pada cikgu. Dia rasa appreciated lah. And then kita kena keep encouraging those who have started to be involved. Jadi kalau ada cikgu-cikgu yang pelajar-pelajar yang sudah mula berinovasi tersebut, kita cuba galakkan mereka untuk mencuba benda yang baru. Macam cikgu tu, dia sudah bentang dia punya aplikasi, dia punya inovasi di conference. Lepas tu saya akan cuba bagi tahu, okay, cikgu dah bentang di conference, mungkin cikgu boleh cuba tulis research paper berkenaan dengan inovasi cikgu, ataupun cikgu boleh cuba cari grant, mungkin boleh dapat grant untuk perkembangkan lagi idea cikgu. Mungkin boleh buat bisnes dan sebagainya. Okay, jadi kita kena konsisten dengan mereka yang sudah terlibat tu. Jadi taklah macam ada cikgu dan pelajar yang sudah buat inovasi, okay, done. Diorang ni dah lepas, kita fokus dengan orang baru. Yang ni tak payah fokus lagi. Okay. Jadi yang macam ni, jadi kemarin kami ada keluar di TV, memang
minggu lepas ada kena interview, dan dalam TV tersebut pelajar-pelajar saya ada kena interview, dan pelajar-pelajar khas tersebut ada juga dipamerkan di TV tersebut. Mereka membentang projek mereka dalam bahasa isyarat. Dan juga untuk tahun 2021 ni sekolah kami ada dalam buku 3/5 textbook. Jadi benda-benda ni tujuan saya buat ni adalah untuk orang lain, bukan untuk diri saya sendiri. Untuk pelajar saya, untuk rakan guru saya, untuk sekolah saya, untuk komuniti, dan saya berharap dia dapat diperkembangkan di sekolah-sekolah ataupun organisasi, institut yang lain di Malaysia terutamanya. Jadi saya berharap cikgu-cikgu yang mendengar pembentangan saya pada hari ini, saya berterima kasih dan saya mengharap dapat memberi inspirasi kepada cikgu-cikgu semua. Tujuan saya ni bukanlah untuk menunjuk-nunjuk, tapi saya ingin berkongsi idea dan menunjukkan banyak peluang di luar sana, banyak benda yang kita boleh buat tapi kita tak tahu ataupun kita tak sedar peluang-peluang yang ada ataupun benda-benda yang kita boleh buat tapi mungkin sebab kita tak yakin atau kita tak pasti. Jadi benda-benda tersebut dia sangat mustahil. Okay, that's the end of my slide. So I'm going to stop sharing now. I'm going to stop sharing my slide. Okay. Okay, terima kasih Dr. Sihajwan. Sangat bersemangat Sebenarnya kita dah sejam 20 minit bersama dan kita pun tak sedar sebabnya setiap slide tu ada je dia punya keterujaan kita orang untuk terus mendengar. Okey, betul macam cakap Cikgu Jasnita Julian ni dah 1 jam 15 minit cikgu bercakap dan berkongsi ilmu. Okey, cikgu inspirasi kami. Okey. Ada beberapa soalan. Boleh saya ajukan soalan, Doktor? Ke Doktor masih ada teknikal? Ya, boleh. Kita ada 10 minit kan? Okey. Tak apa. Okey, ada satu soalan daripada dua soalan sebenarnya daripada Cikgu Siti Jasnita Julia. Yang pertama dia kata, adakah geran-geran ini untuk subjek bahasa Inggeris sahaja? Okey, yang tu yang pertama. Dan yang kedua, saya pun nak tanya benda yang sama. Macam mana doktor mendapat ilham dan idea untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang dikongsikan tadi? Okey, untuk geran tersebut, kalau dia geran international, kalau kita tulis geran kita dia tu memang dalam bahasa Inggeris lah kan. Okey, sama ada dia di US ataupun di Indonesia, di Thailand ataupun di Australia. Untuk subjek bahasa Inggeris tu tidak. Kalau Senior Australia Education Link tersebut, dia apa-apa pun boleh. Apa-apa subjek ataupun bukan subjek ke, aktiviti kokem ke dan sebagainya. Cuma projek yang saya hantar tu, saya fokus dengan projek BI lah sebab saya cikgu BI. Dan satu projek yang saya masukkan tu yang projek STEM tu, STEM atau STEM yang saya menang dengan 2 orang cikgu lagi tu, yang tu dia ada kena mengena dengan subjek BI dan dia tak ada kena mengena dengan subjek apa-apa pun. Dia sekadar projek, kita boleh panggil projek kokem lah ataupun projek after school activities. Okay. Jadi dia tak semestinya projek BI saja. Dia apa-apa pun boleh, cuma bila kita hantar proposal, memang dia akan dalam bahasa Inggeris kalau international. Untuk mendapatkan ilham tersebut, soalan tu. Macam mana? Saya suka untuk mendapatkan ilham tersebut, saya suka macam apa yang kita buat sekarang ni lah. Saya suka membaca artikel-artikel, artikel research, saya suka baca blog, saya suka baca artikel-artikel yang bersifat pendidikan. Macam dalam kita pergi internet tu kan banyak kan dia punya idea-idea, kalau Edutopia ke semua tu, kalau kita pergi Facebook pun, kalau kita tengok YouTube banyak kan. Jadi saya suka tengok benda-benda tersebut. Dan membaca buku jugalah. Sebab bila kita baca-baca tu kita dapat banyak idea. Ada benda yang kita nak cuba. Ataupun macam sekarang ni lah bila kita berkongsi, pergi benda-benda perkongsian ilmu macam conference, pertandingan inovasi ke, pameran ke, kita jumpa macam saya cikgu BI, saya pergi event tu saya jumpa cikgu macam di Malaysia lah kan, saya jumpa cikgu bahasa Melayu tu dia buat pasal drone. Dia mengajar bahasa Melayu tapi dia guna inovasi dia tu ada drone. Lepas tu cikgu satu orang lagi tu dia guna visual. Jadi benda-benda tersebut dia kita macam excited idea. Okay, benda tersebut. Mungkin benda tu sekarang ni zaman pandemik dia agak susah lah. Macam sekarang ni saya satu orang saja bercakapkan. Tapi benda gitu tu dia memang best lah dari siku dan juga membaca. Sebab budaya membaca tu memang penting.
baca buku ya, lepas tu kalau kita baca-baca blog, artikel-artikel pendidikan kan, bila kita dengan internet tu, macam saya kalau saya baring-baring atas katil pun saya tak suka buang masa macam tengok-tengok Facebook, tengok-tengok YouTube, video-video rasa macam buang masa. Jadi saya cuba luangkan untuk baca-baca artikel yang ada ilmiah sikit lah, yang kita boleh dapat ilham. Itu satu. Dan salah satu lagi, saya suka benda tersebut, kita macam sentiasa push diri kita nak cuba benda yang baru. Okay, macam ni saya dah buat, saya BI, tapi saya tak nak fokus dengan selama saya mengajar ni mungkin 20 tahun, 30 tahun, saya tak nak sepanjang 30 tahun tu saya fokus buat public speaking je. Dari awal saya mengajar sampai dulu, apa-apa aktiviti saya public speaking je. Saya nak cuba benda yang baru, yang macam, tapi boleh juga menerapkan BI. Contohnya bila saya masuk bidang inovasi, dia pelajar-pelajar tersebut dia kena membentang dalam BI juga. Cikgu-cikgu tu membentang dalam BI. Macam di sekolah kami saya wajibkan even kalau dalam yang peringkat Malaysia cakap bahasa Melayu, kalau peraturan dia boleh cakap bahasa Inggeris, saya minta diorang cakap BI lah. Jadi benda tu walaupun kita beralih kepada bidang lain, tapi kita masih boleh relevan dengan subjek yang kita ajar tersebut. Tapi kita mencuba benda yang baru. Okay, dan salah satu bendanya adalah bila kita di sekolah, kita boleh tengok apa isu yang pelajar kita alami. Macam saya nampak pelajar kami kebanyakan dia tak suka membaca tu satu, lepas tu dia tak suka menulis. Kalau dalam kelas BI menulis memang biasa susah sikit kan. Jadi saya buat aktiviti mereka menulis puisi, menulis cerita pendek, menulis flash fiction, tulis komik. Jadi benda tersebut akan membantu mereka untuk menulis, dan penulisan tersebut kita akan cuba terbitkan atau persembahkan dalam apa-apa. Yalah, macam kalau dia short story kita boleh buat storytelling, kalau dia poetry kita boleh buat poetry performance kan. Jadi macam benda tu dia buat sesuatu dan dia ada tujuan. Kalau dalam BI dia panggil authentic purpose. Dia tak tulis lepas tu bagi markah and then dia simpan. Dia ada tujuan. Jadi benda tersebut kita boleh nampak ada masalah. Contohnya bila saya buat projek STEM tu, saya nampak masa tu saya ketua inovasi di sekolah kami, sekarang ni pun ketua inovasi. Saya nampak inovasi pelajar kami ni ada banyak inovasi, tapi inovasi dia sangat mechanical. Maksudnya dia tak ada penggunaan teknologi, dia sangat kurang penggunaan teknologi. Jadi zaman sekarang ni pergi mana-mana pun dia nak industri 4.0. Jadi itulah saya timbul idea, jom kita buat projek STEM. Jadi mungkin pelajar ni dia boleh belajar pasal teknologi ni macam coding, programming, and mungkin dia akan dapat terapkan dengan inovasi dia. Jadi antara satu macam mana kita boleh mencari ilham adalah untuk kita fokus mencari apa-apa isu yang kita rasa kita boleh buat something. Mungkin kita tak berjaya selesaikan tapi kita boleh at least cuba something. Saya harap tu menjawab soalan. Okey, so saya rasa saya ambil lagi satu soalan, boleh doktor? Boleh. Lagi satu soalan ada persoalan daripada Cikgu Nur Abizan. Macam mana cikgu tahu tentang penganjuran pertandingan inovasi dan juga peluang-peluang grant tersebut? Dulu saya suka Google saja. Kita cari Google sebab kita bosan kan. Saya nak cari peluang untuk pelajar saya. Macam tempat kami di Sabah tak banyak peluang. Kalau kebanyakan peluang ada di Semenanjung, pertandingan inovasi ke persidangan yang macam zaman dulu lah sebelum pandemik kita banyak travel kan. Kat Sabah macam tiada. Jadi kalau nak travel tu, kalau nak pergi bawa pelajar pergi bertanding inovasi kena bawa pergi Semenanjung. Jadi tapi masa tu saya suka cari peluang lah supaya banyak peluang kan. Jadi tu saya suka Google cari peluang mana-mana tu. And then lama kelamaan tu bila kita Google tu kita dapat website tertentu. Contohnya kalau kita pandai mencari macam kalau pertandingan inovasi, kalau di Malaysia dia ada Facebook dia tertentu dan dia ada Telegram group tertentu. And then kalau pertandingan, tapi kebanyakan dia saya dapat dari Google. Saya Google saja cikgu-cikgu. Saya Google macam grant kan, saya akan cari keyword lah. Grant 2021 STEM, Grant 2021 for education, Grant 2021 for students. Jadi benda tersebut lama-lama rajin-rajin mencari tu adalah yang mungkin yang akan terkeluar. Jadi benda tersebut dia macam sudah jadi tabiat lah bagi saya. Dan kalau kita di Facebook tu kan kita boleh pergi dia punya on top tu kan, and then kita cari keywords
grant application, conference for student, macam gitu dia akan keluar lah dia punya apa yang mungkin berkaitan dengan apa yang kita cari tu. Jadi itu salah satu cara mencari ni lah. Mula-mula susah sikit tapi lama-lama tu bila kita dah jadi fluent tu kita dah tahu dah macam mana nak pergi mana. So kita dah sudah biasa kan dengan apa yang kita nak cari itu. Saya harap tu membantulah. Okey. So saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung program. Kita pun dah dekat 4.30 ni. Cikgu Sri Harjuan pun sekarang ni. Okey, so saya ingin ucapkan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Sri Harjuan kerana tips dan triks yang telah dikongsikan hari ini untuk kami semua. Okey, sangat mengujakan. So kita pun jadi excited. Okey, dengan dia punya framework dia memang sangat well prepared lah. Okey, termasuk juga tips untuk encourage student untuk join. Itu juga sebenarnya satu cabaran juga untuk kami ya. Alright. So terima kasih sekali lagi Dr. Syahjuan. Okey, so untuk rakan-rakan saya akan kongsikan link kehadiran okey di ruangan komen. Okey, so ini merupakan link kehadiran dan juga saya akan sharekan okey, ini adalah kita punya QR code. Saya akan kongsikan. Okey, sebentar. Okey, ini adalah QR code. Okey, mungkin rakan-rakan boleh scan ataupun boleh gunakan link yang telah diberikan di ruangan komen. Okey, ini adalah link kehadiran. Saya akan masukkan maklumat kehadiran ke dalam sistem SPL KPM dan pastikan menulis alamat yang betul ya beserta dengan IC untuk memudahkan kita punya proses penghantaran e-certificate dan juga pendaftaran khusus dalam sistem SPL KPM. So saya kira kita punya program telah sampai ke penghujung. So jika terdapat sebarang kesilapan, saya dari pihak penganjur mohon maaf atas segala kekurangan. So boleh like kami punya channel YouTube iaitu Citra Bestari Kolej Matrikulasi Melaka untuk update program-program yang akan program-program perkongsian ilmu yang akan kami laksanakan dari semasa ke semasa. Okey, so oleh itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar, terutamanya kepada Dr. Sri Harjuan kita yang sudi melapangkan masa untuk program ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.